Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sembahlah Allah Ta'ala dan perbantulah penyembahannya dengan mencari yang halal saja. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat kasih kepada hamba-hambanya yang mukmin yang patuh. Ia memakan halal dari rezekinya. Dia suka siapa yang makan halal lalu beramal pula, dan membenci siapa yang mementingkan makan saja tetapi tidak mau beramal. Dia, yakni Allah, suka siapa yang makan dari hasil tangannya sendiri dan membenci siapa yang makan dengan nifaknya dan pasrahnya, yakni kebergantungannya kepada makhluk. Dia, yakni Allah, suka siapa yang mengesakannya dan membenci siapa yang menyekutukannya dengan yang lain. Dia, Allah, suka siapa yang berserah kepadanya dan membenci siapa yang menentangnya. Di antara syarat-syarat cinta ialah setuju, muwafaqah, dan syarat-syarat musuh ialah suka menentang, mukhalafah. Oleh itu serahkan diri kamu kepada Tuhan kamu Azza wa Jalla dan relalah dengan pentadbirannya di dunia dan di akhirat. Di beberapa hari yang lalu, aku, kata Syekh Abdul Qadir, telah terbala dengan suatu bala, yakni diuji dengan satu ujian. Maka aku memohon Allah Ta'ala supaya dia mendedahkannya. Tetapi dia telah menambahku dengan bala yang baru di atas bala yang pertama tadi. Aku pun merasa hairan kenapa begitu. Tiba-tiba aku terdengar suara berkata kepadaku, bukankah engkau sudah mengaku kepada kami dari sejak mula lagi bahawa ehwalmu ialah ehwal penyerahan penuh kepada Allah? Lalu aku bersopan bila mendengar suara itu dan aku mendiamkan diri. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara kandungan nasihat wasiat Syekh Abdul Qadir al-Jilani ialah tentang mencari makanan yang halal, rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, dan juga menyebut tentang bahayanya kecenderungan kalangan manusia yang cuma suka makan tetapi tidak beramal, kurang amalannya. Yang suka makannya tetapi kurang beramalnya pula. Dan menyebut tentang kelebihan bekerja sendiri dan memakan hasil daripada kerja sendiri. Dan Syekh Abdul Qadir juga menyebut tentang tidak bergantung kepada makhluk, bergantung dan menyerah kepada Allah SWT. Dan Syekh Abdul Qadir memberikan syarat, mendedahkan syarat. Kalau benar-benar seorang itu cinta kepada Allah, maka dia mesti muwafaqah, bersetuju dalam semua hal. Dengan kata lain, menerima segala takdir Allah Ta'ala. Dan kalau seorang itu bermusuh dengan Allah, di antara tandanya ialah dia akan menentang, mukhalafah, yakni tidak menerima takdir-takdir Allah Ta'ala atas dirinya. Kemudian Syekh bawa satu cerita yang menimpa dirinya sendiri. Dia terkena ujian Allah, kemudian ditambah lagi ujian tersebut, yang kita akan bicarakan nanti apakah pengajaran daripada kisah yang menimpa Syekh Abdul Qadir sendiri.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perintah Allah Ta'ala dalam ibadat itu sendiri ialah mencari rezeki, bekerja. Kita tahu bahawa ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji dan semua ibadat bersifat khususi yang langsung mendekatkan diri pada Allah. Bacaan Quran, zikir, i'tikaf, selawat, haji, umrah yang langsung tidak akan sempurna melainkan ianya memerlukan kepada pekerjaan yang halal dan makanan yang halal. Kedua-dua ini bergantung rapat. Bagi memudahkan manusia beribadat kepada Allah, Allah memudahkan seluruh pencarian rezeki atas muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Dan surah Jathiyah ayat 13 kata Allah, dan Allah menundukkan apa sahaja yang berada di langit dan apa sahaja yang berada di bumi, semuanya untuk kamu. Artinya, Allah jadikan alam ini seluruhnya milik dan manfaat manusia. Dimiliki oleh manusia secara amanah dan diambil manfaat oleh manusia. Bila Allah Ta'ala perintah hamba-Nya mencari rezeki, maka Allah mudahkannya. Allah Ta'ala berfirman, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur." Maka berjalanlah di setiap ceruk bumi ini. Carilah rezeki kamu. Ada rezeki kamu di situ. Dan kepada Allah kamu semua akan dikembalikan. Maka mencari rezeki dan bekerja ini satu perintah dan satu tuntutan yang mesti dilakukan. Bahkan sebahagian dosa kita ini diampunkan kerana kita bekerja dan mencari rezeki yang halal. Sebagian ulama menyatakan, inna minadh dhunub dhunuban la yukaffiruha illa al-hammu fi talabil al-ma'ishah. Ada antara dosa yang tidak dihapuskan dosa ini melainkan kerana kesungguhannya dalam mencari rezeki. Maksudnya ialah bila kita cari rezeki, maka dosa kita dikafarahkan. Apakah dosa yang memang tidak dapat tidak? Mesti kerja dan mesti mencari rezeki. Tidak kita berdosa, iaitu dosa nafkah. Kerana kewajipan kita beri nafkah. Bila kewajipan memberi nafkah, benda ni tak boleh kita abaikan melainkan dengan mencari nafkah. Sebab itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayya ma yakutuh. Cukup seorang tu berdosa bila dia mengabaikan orang yang di bawah jagaan dia. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita bekerja. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka hendaklah kamu bekerja, kerana Allah akan melihat kamu, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kalau seorang itu ibadat dan dia tidak bekerja untuk menyempurnakan ibadatnya, maka ibadatnya cacat. Sebab itu satu ketika Nabi Allah Isa AS bertemu seorang lelaki, nampak kesan-kesan ibadat yang begitu ketara. Lalu kata Nabi Isa AS, "Maza tasna'?" Maka jawabnya, "Atahab, saya full time beribadat. Duduk masjid lah dengan kata lain." Lalu kata Nabi Isa AS, "Man ya'uluka?" Siapa yang tanggung kamu? Maka jawab lelaki ini, "Akhi, saudara aku." Lalu kata Nabi Isa, "Aina akhuka?" Mana saudara kamu? Maka jawab lelaki ini, "Fi mazra'atin." Ada kat kebun. Ada kat kebun, tanam pokok, tanam sekian-sekian. Lalu kata Nabi Isa, "Akhuka a'bad lillahi minka." Ternyata saudara kamu lebih ahli ibadat berbanding kamu. Lebih ahli ibadat. Yang pertama, kalau dia menanggung kamu ibadat, maka dapat pahalanya semua. Yang kedua, kerjanya itu sendiri adalah ibadat. Kerja adalah ibadat. Kerana itu Allah Ta'ala tidak membangkitkan para Nabi dan Rasul, melainkan bersamanya ada pekerjaan. Kita bila baca sejarah para Nabi dan para Rasul, mereka ini memang ada pekerjaan. Ada yang gembala kambing, ada yang peniaga, ada yang tukang kayu, ada yang menjual kain,
ada yang kita katakan menternak lembu dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan yang maklum, yang masyhur ikut zaman masing-masing. Bukan Adam AS bertani, Nabi Allah Idris menjahit, dia ambil upah menjahit. Di setiap para Nabi dia ada pekerjaan. Hatta Nabi Daud buat baju besi. Mereka ada pekerjaan secara khusus untuk menunjukkan pekerjaan sebahagian daripada perintah Allah. Sebab para Nabi SAW mereka tak akan buat benda sia-sia. Yang mereka buat itu semua perintah. Kerana itu bagi menyempurnakan ibadat kita, untuk jadikan kita benar-benar menyembah Allah dengan sebenar, maka pekerjaan salah satu daripada pelengkapnya. Sebab itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ma min mawdi'in ya'tini al-maut fihi ahabbu ilayya min mawtinin atasawwaku fihi ahli abi'u wa ashtari. Tak ada pun satu tempat yang aku bercita-cita nak mati selain di tempat di mana aku memenuhi keperluan keluargaku dengan cara membeli dan menjual. Maksudnya dengan cara bekerja. Mati dalam bekerja juga adalah salah satu daripada mati yang baik. Contoh seorang yang mati dalam pekerjaan, ini mati yang baik. Kerja kat kilang mati, kerja kat laut mati. Sebab kerjanya tadi bagi mencari nafkah, menjaga maruah dirinya, menanggungkan di bawahnya, dan menjaga agamanya. Sebab itu kata Luqmanul Hakim, waktu menasihati anaknya, wahai anakku, ista'in alal fakri bil kasbi. Tolaklah kefakiran dengan bekerja. Kalau kamu tak nak fakir, kamu kena kerja. Kerana bila kamu tak bekerja, maka akan 3 perkara menimpa kamu. Yang pertama, riqqatun fid din. Agama kamu menjadi nipis. Kalau kita tak kerja, agama kita ni akan makin menipis. Yang kedua, dha'fun fil aqli. Akal kamu makin lama makin lemah. Orang kalau kerja ni akalnya cergas. Sementara kerja sendiri pula dia kena fikir marketing macam mana, nak banyakkan produk macam mana, nak suburkan pokok macam mana. Dia fikir otak. Manusia ni tuan-tuan, otak kita bernilai bila kita guna. Kalau kita tak guna, dia tak ada nilai. Kalau kita guna otak tu, lagi banyak kita guna, maka lagi bernilai otak tu. Maka bila orang tu bekerja, dia guna otak. Paling kurang dia guna nak keluar kerja pukul berapa, nak elak jam. Dia guna otak. Nak masuk jalan mana supaya cepat sampai. Dia guna otak. Nak naik tangga mana biar lebih cepat. Semua dia fikir setiap hari. Maka dia buat senaman otak setiap hari. Maka orang yang tak kerja, maka kata Luqman Al-Hakim, dha'fun fil akalnya lemah. Akal lemah. Dan yang ketiga, kalau dia tak nak kerja, zahabu muru'atihi, maruahnya pun hilang. Tak ada maruah. Sebab itu dah mazhab kita, dan demikian juga mazhab Hanbali, mana-mana orang yang boleh bekerja, dia tak bekerja. Walaupun di kalangan ahli miskin, maka haram dia berikan zakat. Dia ni sihat tubuh badan, tapi dia tak nak kerja. Bila tak nak kerja, dia miskin lah. Tak ada duit. Yalah, dapatlah, kadang-kadang minta orang dapat RM5, RM10, badan sihat. Maka dia diharamkan mendapat zakat. Lepas dia kerja, lalu tak cukup, baru boleh zakat. Lepas orang yang tubuh badannya bagus ni, dah kerja juga. Dia pun kerja, dapatlah gaji 800 sebulan. Dia kerja cashier ke, dia kerja kedai makan, dapatlah 1,200, 1,500 misalnya. Tapi tak cukup. Bayar rumah, 400, kenderaan. Maka dia barulah layak mendapat zakat. Sebab dia dah guna dan kemampuannya di situ. Tapi kalau orang tak kerja langsung, tak kerja, maka dia diharamkan mendapat zakat. Kerana dia punya tubuh badan yang kuat. Maka, sebagaimana kata Sulaiman Ad-Darani, orang yang nak bertasawuf, sebelum betulkan saf dalam solat dan sebagainya, dia kena pastikan siap makanan untuk dia dulu. Maknanya dia kena kerja-kerja, siap-siap duit, okey sila buat ibadat. Bukan sufi kalangan kami orang yang beribadat lalu orang lain tanggung dia. Dia kena tanggung dirinya sendiri. Ini perbuatan ataupun amalan untuk bekerja. Kita kerja, kemudian kita mencari makanan yang halal. Baik, bila sebut tentang bukan sekadar kita bekerja yang menjadi prasyarat
untuk menyempurnakan agama kita, pastikan baik kerja, baik makanan mesti halal. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang satu zaman seseorang tidak lagi mempedulikan apa yang diperolehinya, apakah halal atau haram. Kerana kepentingan dia, keutamaannya ialah dapat duit. Tetapi ini juga perlu kita faham. Pekerjaan tuntutan dalam Islam. Namun dalam tuntutan kerja tadi, mestilah pekerjaan itu halal. Mesti halal. Supaya kita dapat makan makanan yang halal. Sebab kalau rezeki kita haram, makanan yang kita makan juga haram walaupun halal. Sebab daripada sumber yang haram. Kita menang judi, duit ni. Kita pun beli nasi dan sebagainya. Nasi itu haram, ya, kerana pendapatan duit yang digunakan. Maka duit itu haram, maka makanan yang dibeli juga haram. Pun salah juga kalau orang duit itu halal, dibeli pula makanan haram. Pun salah. Sebab Islam mengambil kira dua perkara. Yang pertama, bagaimana perolehi wang. Yang kedua, bagaimana dibelanjakan. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, antara 4 soalan yang ditanya ialah wa ammalihi. Dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Diambil dari mana? Dibelanja bagaimana? Maka halal dan haram dalam Islam berkaitan dengan 2 syarat. Cara perolehi, cara perbelanjaan. Cara kita perolehi satu, mesti cari rezeki halal. Kemudian cara kita belanja pula, mesti belanja pada jalan yang halal. Ada orang mungkin cara dia dapat haram, maka semua jadi haram. Dia beli rumah haram, beli kereta haram. Dia pergi Mekah pun haram. Kenapa? Duit-duit yang haram. Maka Allah Ta'ala tak terima. Inna Allah tayyib, la yakbalu illa tayyibah. Allah tu baik, tapi Allah tak akan terima melainkan yang baik. Jadi kalau dia pergi haji duit haram, umrah duit haram, Tuhan tak akan terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima di kalangan orang yang bertakwa. Awak ni Tuhan ke kata Tuhan tak terima, Tuhan tak terima. Tetapi kita beritahu apa yang Allah sebut. Allah sendiri menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tuhan hanya menerima daripada orang yang bertakwa. La yaqbalullahu sadaqata min ghulul. Tuhan tak akan terima sedekah yang haram. Kita dah bahaskan sebelum ini. Yang bersedekah menggunakan duit haram, dia berdosa. Siapa yang menghimpunkan wang lalu bersedekah, fawa asirun alaihi, dia berdosa atas perbuatannya. Allahumma illa melainkan seorang dahulu rezekinya haram, lalu dia nak taubat dan dia nak bebaskan dirinya daripada rezeki yang haram, maka dia sedekah. Tapi tujuan dia sedekah bukan untuk dapat pahala sedekah, melainkan untuk membebaskan dirinya daripada wang yang haram. Sebab dia dah taubat. Adalah ada duit 30-40 ribu dulu menang loteri judi. Tapi dia nak taubat macam mana? Dia sedekahkan. Tapi bukan dengan niat nak dapat pahala sedekah. Membebaskan dirinya daripada wang yang haram. Maka dia insya-Allah akan mendapat pahala niat. Sebab sedekah Tuhan tak terima wang haram. Tuhan hanya menerima wang yang halal. Bukan aneh kalau satu benda yang gharib atau taraif, bila Kaabah runtuh kerana banjir. Ketika mana usia Nabi SAW ketika itu 35 tahun. Masa Rasulullah umur 35, banjir besar melanda Mekah. Sehingga Kaabah rosak. Lalu mereka nak bina balik Kaabah. Ketua mereka berkata, jangan dikeluarkan duit melainkan duit halal je. Walau mereka sama-sama kafir. Jangan keluar duit judi, jangan keluar duit ambil orang, jangan. Sebab kita nak bina rumah Allah, Kaabah. Akhirnya mereka membinanya. Bayangkan, secara fitrah, manusia, mereka ni dapat kenal wang haram ataupun tidak. Fitrah. Sebab wang haram bila kita ambil, kita akan resah. Wang halal bila kita ambil, kita akan tenang. Tuan-tuan, kita kalau tengok kucing ni kalau kita beri dia ikan, dia tenang makan. Tapi kalau dia curi ikan, dia tak akan tenang makan.
Dia akan kelang kabut. Kucing ni, kalau kucing rumah kita, kita masuk rumah kita, dia tak akan lari ke mana-mana. Tapi kalau kucing tu bukan kucing rumah kita punya, dia nampak je kita, dia pun lari. Sebab dia bukan milik di situ. Fitrah ini ada even pada binatang. Ada pada binatang. Kan itu kalau tuan-tuan beri kucing makan, dia makan dengan baik. Tapi kalau dia curi makanan, dia tengok je kita, dia cabut lagi. Sebab dia mengambilnya secara haram. Padahal hukum hakam itu tidak kena pada binatang. Tetapi fitrah yang menjadi sebab ataupun fitrah yang ada dalam hati setiap makhluk Allah, menjadikan mereka tidak redha mengambil yang haram. Apatah lagi kita manusia, yang Allah beri kita akal, yang Allah beri kita wahyu, perintah. Oleh sebab itu, hati-hati zaman yang mana orang tak peduli lagi tentang rezeki halal atau haram. Bukan makanan halal dan haram. Kita boleh cerita rezeki. Dan perkara yang perlu kita tahu juga bila Syekh Abdul Qadir ditekankan bab makanan. Rezeki yang halal satu bentuk ibadat. Mencari rezeki yang halal. Dan memakan makanan yang baik juga satu ibadat. Kalau kita gagah makan makanan yang baik, maka ibadat kita rosak. Bukan sebahagiannya tak diterima amalan kita. Ada yang tak diterima 40 hari. Ada yang tak diterima selama-lamanya. Selagi mana adanya makanan dan sumber yang halal. Orang makan makanan haram, ambil hak orang, sebagainya, Tuhan tak terima amalannya. Tergantung amalannya. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, Man akala tayyiban, wa amila fi sunnatin, wa aminan nas bawa'iqahu, dakhala jannah. Yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan makanan yang baik, tayyiban. Tayyiban mengambil dua karakter ataupun dua sifat. Yang pertama, tayyiban ini mestilah dari sudut halalnya. Yang kedua, tayyiban dari sudut manfaatnya. Tayyib ni yakni satu benda yang beri manfaat kepada kita, kesihatan, tenaga, makanan yang baik-baik. Siapa yang makan makanan yang baik, yang mencakupi dua perkara tadi yang saya sebut, mesti halal secara bayan, secara penjelasan syarak, dan mesti bermanfaat pada kita. Manfaat kesihatan, manfaat tenaga, manfaat selera. Jangan makan makanan yang tidak memberi manfaat kepada tubuh badan kita. Bahkan mendatangkan mudarat. Dah tahu kita tak boleh makan benda manis-manis, nanti penyakit. Maka jangan makan. Itu tidak lagi dalam kategori tayyiban. Kerana sebab makan tadi mendatangkan penyakit. Memang dia halal, tapi dia bukan tayyib. Kita tahu kalau makan ni jadi buasir. Kalau makan ni kita mungkin akan jadi gaut. Kita makan ni boleh jadi sekian. Maka kita tak makan. Sebab kalau kita makan, dia bukan makanan yang tayyiban. Untuk manfaat kita. Sebab para ulama kita kemana membahaskan perkataan tayyiban. Sehingga mereka kata kalau benda tu tayyiban, automatik halal. Tidak semua benda halal itu tayyiban. Semua benda tayyiban itu halal. Dia ada umum dan khusus. Semua benda yang bermanfaat untuk manusia, maka dia halal. Tapi tak semua benda yang halal itu bermanfaat pada manusia. Dia memang halal, tapi dari sudut mungkin kesan pada penyakit, alergi. Ada orang dia tak boleh makan ketam. Maka kalau dia makan, alergi. Ada orang tak boleh makan udang. Maka dia tak menjadi makanan yang baik untuk dia. Maka dia mesti menghindarinya. Tidak, kenapa tak datang masjid, tak datang kuliah, silap makan, Ustaz. Salah makan. Maka lihat bagaimana ibadahnya menjadi tidak sempurna. Sebab dia silap makan, dia salah makan, terlepas masjid. Silap makan, salah makan, dah kena warden. Sebagai contoh. Kita umat yang sentiasa belajar daripada kesilapan kita. Kalau tahu, tak boleh. Kata Rasulullah, siapa yang makan yang baik. Nabi tak kata siapa yang makan yang halal je. Siapa yang makan yang baik. Dan dia beramal dengan sunnah. Ini setiap benda yang dibuat berdasarkan ilmu. Sunnah maksudnya ilmu yang datang dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut-ikut, bukan kan nenek moyang buat. Memang Rasulullah beritahu untuk pensyariatannya. Dan manusia lain selamat daripada kejahatannya. Dia tak pernah hananya orang. Selamat kejahatan. Kejahatan perkataan, kejahatan perbuatan dia. Dakhalal jannah, dia masuk syurga. Rasulullah sebut 3 syarat nak masuk syurga. Pertama, jaga makanan.
Yang kedua, beramal ikut ilmu, sunnah betul-betul. Yang ketiga, orang lain jangan mendapat mudarat kerana kita. Walaupun sekecil-kecil mudarat. Kita duduk parking kereta depan pagar dia, tempat lalu lalang manusia. Kira senang kita je asal boleh parking. Nak lalu pun susah. Bas sekolah nak lalu susah. Lori sampah nak lalu susah. Kita buat sekatang pada jalan, biar kita je boleh lalu. Padahal jalan tu bukan kita beli pun. Hak bersama tapi kita sekat. Orang lain tak lalu. Sebab ni ke depan rumah kita. Okay, ini perbuatan yang haram. Dia akan bertanggungjawab. Sebab itu bukan tanah dia, bukan hak dia. Okay, segelintir manusia suka sekat jalan. Konon-kononnya eksklusif untuk dirinya. Maka perbuatan ini perbuatan yang dia dilaknat setiap hari oleh orang yang lalu jalan tu. Maka semua benda ni jangan kita buat. Dia akan mencegah kita daripada masuk syurga. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW berkata, Arba'un idha kunna fi, fala alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara. Kalau memang ada pada kamu, apa pun terlepas, dunia-dunia yang terlepas, kamu tak rugi apa-apa. Kalau kita ada 4 perkara, seolah-olah kita dah dapat dunia ni. Yang lain-lain kita tak dapat pun tak apa, tak jejas apa-apa. Yang pertama kata Nabi SAW, hifzul amanah. Bila mana kita orang yang menjaga amanah. Kalau kita orang penjaga amanah ni memang hebat kita kat dunia. Orang beritahu rahsia, kita tak mudah sebar. Orang beri kita bila mana berhutang, kita tahu nak bayar. Sebab ini amanah orang. Dan orang dah bagi duit, hutang, maka bayar. Ini hifzul amanah. Yang kedua, sidqul hadis, kata Rasulullah. Cakap betul. Dan yang ketiga, ialah husnul khaliqah, baik akhlak. Dan yang keempat, ifatun fi ta'mah. Dia jaga maruah dalam bab makan minum. Orang yang tidak mempedulikan makan minumnya, halal atau haram, maka orang ni sebenarnya dia tak pernah peduli tentang agama dia, baik ke tak baik. Sebab itu tuan-tuan jangan duk ambil agama, jangan duk berkawan orang kalau bab makan minum tak peduli halal haram. Kita duk berjalan dengan dia rasa nak makan, dia makan. Sepatah haram pun tak tanya halal ke haram ke, siapa owner ni, siapa tokek, tak tanya. Dia kaya je. Sedap, viral sat, kita minum. Viral, kita makan. Tuan-tuan, kita tak begitu. Orang yang kita lihat syarat mereka yang mendapat kelazatan ibadat, makanan sendiri mereka jaga. Halalnya mereka jaga. Maka ini menunjukkan bagaimana kemuliaan orang-orang yang beribadat kepada Allah dengan sebenar. Di Syekh Abdul Qadir menyebut tentang penting kita melihat pekerjaan satu ibadat. Bukan menyempurnakan ibadat kita dalam menyembah Allah SWT. Dan yang kedua, pentingnya makanan yang baik. Makanan yang baik sebahagian dari agama. Makanan yang baik tanda penerimaan amalan, bukan tanda termakbulnya doa. Bukan makanan yang baik, kata ulama, itu tanda dia peduli agama dia. Orang yang prihatin agama, dia akan tanya makanan dia. Sebab itu kecenderungannya makan hanya pada orang tertentu. Bini dia masak, dia akan makan. Dia tahu halal, bersih. Kalau kedai pun dia tahu kedai mana. Orang-orang yang menyediakan makanan yang baik. Dia tahu, dia tak sembarangan. Bukan orang ni melihat nilai dan mutu. Bagaimana ibadat tidak boleh menjejaskan, bagaimana makan minum tidak menjejaskan ibadat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak baiki diri kita, antara perkara pertama yang kita kena jaga juga ialah bab makan minum kita. Kawan kena jaga. Bila kita nak taubat, tuan-tuan nak taubat, saya nak taubat. Tuan-tuan nak jadi baik, saya nak jadi baik. Jadi kita kena tahu apa patut kita ubah. Pakaian baru kita yang kita nak pakai. Jadi kita nak mula berpegang dengan agama. Maka kita mula pandang keliling tentang kawan-kawan kita. Mana kawan-kawan yang kita kena delete. Kalau hari ni kawan-kawan maya banyak lah. Yang patut kita unfriend, kita patut unfriend sekarang. Sebab kita mula nak taubat. Supaya tak masuk maklumat-maklumat dia yang bahayakan agama kita. Memang maklumat yang tak bermanfaat. Ataupun maklumat yang bersifat syubhah, fitnah, penipuan yang tidak berasaskan pada ilmu dan lain-lain. Kita mula buang. Kemudian yang kedua, bila mana kita nak bertaubat, maka kita akan pastikan guru kita siapa. Kita perlu berguru dengan siapa untuk taubat. Sebab kita tak boleh buat diri seorang.
Dan kita akan anyuk balik. Lalu kita perhatikan, siapa guru? Ya guru-guru ni bagus belaka. Tapi yang sesuai dengan kita. Macam bekerja juga. Kerja ni semua bagus. Tuan-tuan kerja buang sampah bagus, driver lori bagus, engineer bagus, doktor bagus. Tapi yang sesuai dengan kita apa? Ada orang dia kelulusan dia bidang ni tapi dia tak sesuai dengan tu, dia pun ambil bidang lain. Dia ambil bidang perubatan. Dia doktor sekejap tak sesuai dengan dia, dia berhenti doktor, dia jual insurans. Ada anak murid saya macam tu. Dulu bersungguh nak ambil perubatan. Pergi sana pindah universiti nak ambil. Tapi bila sampai peringkat, dia rasa tak sesuai dengan dia. Dia pun berhenti jual insurans. Itu sesuai untuk dia. Jadi pekerjaan ni, baik tak baik dia kesesuaian untuk kita. Ada orang saya katakan kelulusan dia bagus, bidang sekian-sekian, tapi dia tak minat. Guru saya dia bagian autopsi mayat, chemistry. Dia kata tiap hari saya duduk bilik mayat. Ada pembantu. Berlaku kematian, berlaku pembunuhan, saya kena autopsi. Saya kena cek, buat result sekian. Lama-lama dah boring tengok mayat. Dah rasa macam dah tak boleh. Akhirnya dia berhenti. Dia ajar matematik. Padahal tak ada kaitan dengan apa yang dia belajar selama ini. Tapi kecenderungan. Sama saya sebut tentang guru. Guru ni tuan-tuan baik belaka. Bagus. Tok guru ni bagus, tok guru ni bagus. Tapi yang sesuai untuk kita. Maksud sesuai dengan kita, kita dapat rasa sendiri. Guru ni dia macam jodoh kita juga. Ramai perempuan, ramai lelaki yang sesuai untuk kita. Dan sesuai untuk kita. Memudahkan kehidupan kita. Maka kita pun tengok perhatian siapa guru saya. Saya maksudkan semua para ulama ni guru kita. Semua mereka guru kita. Semua mereka kita nak ambil ilmu dan manfaat. Tapi yang akan kita dampingi. Yang kita akan dampingi. Tentang rezeki ikut mana pun datang kita terima. Tapi yang kita komitmen dalam mencari rezeki dalam kerja apa? Kita mungkin kalau saya kata saya kerja cikgu contoh. Saya dapat rezeki daripada kerja cikgu. Tapi dalam masa sama saya mungkin ada jual online juga. Ada jual tupperware lah, jual apa ni, pakaian. Ada benda-benda yang part time saya gunakan. Saya buat tuition. Dan banyak pekerjaan. Setengah kawan-kawan kita jadi kontraktor. Siangnya cikgu, malamnya kontraktor. Ya ada. Ada yang jual bandel, pasar malam. Kita duduk dalam dunia cikgu ni kita tahu. Kawan kita kerja macam-macam. Maka tak salah apa-apa. Bagaimana tak mengganggu tugas utama dia. Dia sama macam saya nak beri satu maksud bila kita berguru. Semua ulama-ulama kita dapat manfaat. Tapi ada seorang kita kena letak satu komitmen. Untuk senang kita soal jawab, iltizam. Untuk kita tahu bagaimana dia ajar kita cara pendakian ilmu yang betul. Saya nak starting kat mana, endingnya kat mana, mana tempat saya perlu berhenti, wakafnya mana. Macamlah kita belajar Quran. Dengung kat mana, panjang kat mana, pendek kat mana, berhenti kat mana, sambung kat mana. Maka perhatikan siapa guru kita. Dan bila mana kita nak berubah juga. Antara benda yang kita kena perhatikan ialah rezeki kita. Rezeki yang kita dapat. Ada tak syubhah? Ada tak yang kita katakan ada unsur rasuah? Ada unsur riba? Tetap unsur pun tak boleh. Sementara yang memang terus direct. Kita elak. Kemudian, bila mana kita nak taubat, kita juga perhati apa yang masuk mulut kita. Lama ni kita makan apa? Imam An-Nawawi sebagai contoh. Antara benda dia tak makan, ada dua benda dia tak makan. Yang pertama, dia tak minum air batu. Air batu ni bukan zaman kita dia ada. Zaman dulu pun dah ada, walau tak ada peti ais. Orang Arab panggil suluj atau thaljun. Suluj ni ais. Imam Nawawi rahimahullah tak makan sebab apa? Bila minum air batu cepat ngantuk. Dia tak nak. Dia mengganggu dia belajar. Macam kalau kita tanya orang diet lah, ada benda yang ganggu diet dia. Tanya geng-geng jogging. Geng-geng jogging kan dia ada makanan dia tak boleh makan. Tanya geng jogging, benda tak boleh makan. Kita ustaz tak boleh makan roti canai. Kenapa? Berat, minyak banyak. Jadi berlari slow. Jadi kena makan tosi. Kena makan capati yang kurang minyak. Dia akan ambil kira makan apa dia nak makan. Yang ada seorang pelari pecuk dunia yang buat rekod dunia tu. Dia sebelum berlari dia ada makan satu je, naga je makan. Dia tak nak makan lain, nanti berat.
Tapi tak boleh juga kosong. Sama juga tuan-tuan, bila kita nak bina agama, kita mula perhati kita makan apa selama ni. Tuan-tuan sarapan apa, tuan-tuan tengah hari makan apa, perhatikan makanan tu. Kalau dengan makan makanan tadi, kita jadi kuat badan, kuat ibadat, Masya Allah. Tapi kalau sebab saya makan ni Ustaz, jadi Quran ngantuk aja. Jangan. Jangan. Saya ada makanan, saya tak makan. Kenapa? Kalau saya makan, jadi saya kena makan banyak. Sebab sedap sangat. Maka saya stop. Ada makanan, memang saya makan selalu. Tak boleh beritahu lah rahsia. Dia orang tahu bahaya juga. Makanan ni kalau saya makan, saya akan jadi makan banyak. Sedap. Saya tahu ni kalau makan banyak, bahaya pada saya. Saya akan cepat ngantuk. Maka saya pun tak makan. Walau sedap. Saya dah masuk 3-4 tahun dah tak makan. Halang, tapi kita tahu benda ni boleh secara pencapaian agama kita. Saya sebut tadi, Iman Nawawi ada 2 benda dia tak makan. Satu air batu. Dia melihat ukuran dirinya. Yang kedua, buah-buahan. Di kota Damsyik. Sebab banyak pokok-pokok wakaf diorang ambil dan diorang jual. Maka jadi syubhah. Buah tak haram, halal. Tapi macam kita hari ni, kadang-kadang kita tengok ada orang curi mempelam kat taman-taman, kemudian jual mempelam. Kita tak boleh makan buah mempelam. Takut tu. Dia curi bunga-bunga kantang orang semua ni, dia pun jual kat pasar. Dia ni curi pisang-pisang orang ni, kemudian jual kat pasar. Kita pun takut nak beli pisang. Melainkan kita kenal siapa peniaga. Yang jenis tuan-tuan ambil besi buruk ni, kita pun nak beli besi dia, tak berani. Dia ambil penutup tanda seorang, dia curi. Jadi syubhah tu ada. Kita pun tak berani. Ada sahabat saya, dia nak buka perusahaan besi buruk, kutip. Saya nasihat dia jangan. Kenapa? Sebab banyak syubhah. Orang curi besi-besi penutup longkang, dia curi besi-besi tepi jalan, dia pun jual. Jadi awak telah bermuamalah dengan benda haram. Maka ini syubhahnya tinggi. Baik awak tinggalkan. Syubhahnya banyak. Jadi, tuan-tuan, bila kita nak bertaubat, kita nak jaga agama, perhati apa yang kita suat dalam mulut kita. Ada yang memang haram, kita wajib tinggalkan. Ada benda yang dia tak haram, tapi dia mengurangkan mutu ibadat kita. Kita nak qiyamul lail. Saya nak qiyamul lail. Tapi kalau kita sebelum tidur makan banyak-banyak, ambil nasi, biryani gam, melekat tu kata-kata. Kita tak makan bukan sebab haram, tapi kan tak membantu ibadat kita. Tapi kalau orang tu kata, Ustaz, saya kalau makan biryani gam, lagi kuat qiyamul lail. Silakan. Ada benda kita bercakap pada hukum umum. Ada benda kepada kita secara peribadi. Nabi Allah Yaqub AS, ada makanan dia tak makan. Benda tu halal. Tapi dia mengharamkan untuk dirinya kerana sebab. Namun kerana kalangan Bani Israel yang tidak mengetahui hal tadi, dan bukan tidak mahu mengetahuinya, lalu mereka mengharamkannya secara syariat. Walau tidak haram syariat. Allah sebut dalam Quran, kullu ta'ami kana hilla li Bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurah. Kul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Semua makanan halang untuk Bani Israel. Melainkan apa yang Nabi Allah Yaqub sendiri tak nak makan benda itu secara hukum peribadi dia. Itu pun berlaku sebelum turunnya kitab Taurat. Sila bawa Taurat yang mengatakan makanan itu haram secara hukum dan bacakan. Kalau betul kamu orang yang benar. Artinya orang-orang Yahudi, mereka mengharamkan sesuatu berdasarkan kepada apa yang Nabi Allah Yaqub haramkan. Walhal Nabi Allah Yaqub haramkan pada diri kerana sebab-sebab kesihatan dan sebab-sebab tertentu. Macam saya katakan, ada orang, dia memang tak boleh makan benda ni. Ketang, udang, dia cepat alergi. Maka dia tak makan bukan haram syariat untuk dia. Ada orang dia tak boleh makan ni, dia jadi nak muntah. Dia tak boleh makan-makan jadi muntah. Maka dia jangan makan. Bukan Nabi SAW juga menyuruh kita kalau orang-orang sakit pun kita jangan paksa dia makan. La tukrihu mawdakum ala ta'am. Jangan kamu paksa orang sakit kamu makan. Nanti dia akan muntah. Dan bila dia muntah, bertambah sakit dia. Kata orang sakit kalau muntah itu, jangan paksa dia makan. Biar. Habis dia lapar, biarkan dia. Sebab Allah beri dia makan. Allah beri dia makan.
Bukan kita yang sihat ni pun tuan-tuan. Yang benda kita tak suka jangan paksa makan. Nanti kita muntah. Saya ada orang tu dia tak boleh makan kerupuk rebus. Kerupuk lekor. Saya bau ikan. Makan muntah. Jangan makan. Kita tak kata, apa tak makan. Halal kan tu. Bukan isu halal. Dia tak boleh. Ada. Tapi dia jangan menghina lah pula. Orang boleh makan, dia hina pula. Dia secara peribadi. Jadi tuan-tuan, bila kita nak jaga agama kita, kita perhatikan apa yang masuk mulut kita. Wa imma yang haramnya, atau yang boleh melemahkan ibadat kita. Ini perkara yang kena perhatikan waktu kita nak berubah. Kalau tidak, kita tak berubah dengan sempurna. Nak jadi baik, tengok kawan. Pilih. Tengok nak jadi baik, pilih guru yang mampu membawa kita dengan lebih cepat. Dan saya katakan tadi, semua guru kita baik, bagus. Tapi ada yang sesuai untuk kita. Kemudian lihat pekerjaan kita, ada tak rezeki haram. Kalau tidak, kita taubat, ditarik balik kita ke dalam. Sebab sumber rezeki itu haram. Kemudian perhatikan apa yang kita makan. Yang masuk mulut kita. Sebab kita doa-doa tak mustajabkan apa yang masuk mulut kita. Kalau kita dah sebut orang yang benar-benar orang kuat agama, dia akan perhati apa yang masuk. Memanglah kita nak makan benda sedap. Tapi ada yang jadi prioriti kita sebelum kita cerita sedap. Ini bila buat rancangan makan, belasah semua kedai kafe ke, belasah semua kedai yang ada syubhat asal sedap, orang kata sedap. Kita bukan begitu. Umat Islam kalau pelihara makan minum, maka Allah pelihara agama mereka. Lembut hati mereka, cepat mendapat nur Allah Subhanahu Wa Taala, lembut pergaulan mereka, kesan makanan halal, cepat muhasabah mereka, lazat dalam ibadat mereka, dan baik keturunan mereka, dan banyak kelebihan yang disebut tentang makanan-makanan yang halal. Kita dah faham tentang bekerja salah satu daripada penyempurna ibadat. Mencari makanan, mencari pekerjaan yang halal itu wajib pada setiap orang Islam. Dan mencari makanan yang halal untuk kita makan juga wajib kepada kita. Hidup kita bukan, bila kita makan, tuan-tuan sekalian, tujuan kita untuk ibadat. Seperti Imam Auza'i, bila dia makan banyak, dia akan ibadat banyak. Bila dia makan banyak, dia akan ibadat banyak. Kenapa? Aku malu. Aku mengambil upah yang banyak dari tuanku, tapi aku tidak bekerja sebanyak upahku. Tuan-tuan, kalau kita kerja dengan orang bagi kita gaji tinggi. Gaji kita asyik naik je. Tak malu ke kita tak kerja? Daripada gaji kita 500, bos kata saya naik 1000. Bila bos naikkan gaji, maksudnya apa? Tambah kerja. Dia tak boleh cakap oleh kerana saya dah tambah 1000, awak pun kena tambah ni, tambah. Tak, itu maklum. Seorang bila naik gaji kita, dia percaya kita, dia harap kita, berarti kita kena kerja lebih. Jangan naik gaji sama juga. Lama-lama kita dibuang terus. Masa naik gaji, berarti dia sedang menghargai kita. Dan dia sedang memerhatikan kita. Bila kita membalasnya dengan pekerjaan yang lebih baik, lebih banyak, maka kita akan dinaikkan lagi. Sama juga rezeki. Tentang bila kita dapat rezeki banyak, makan banyak, berarti kita kena buat ibadat banyak. Sebab itu kata seorang ulama, bila orang tanya kepada dia, kalau seorang tu dia makan banyak, kenyang, macam mana cara nak bersyukur dengan nikmat Allah? Maka kata ulama ini, dia kena sembahyang sampai kosong perut dia. Sampai dia lapar balik. Nak beritahu selagi mana nikmat tu ada, terus gunakan. Untuk ibadat pada Allah. Saya Masya Allah, kita tidur lena semalam, 5 jam, 6 jam. Itu nikmat Allah bagi. Maka kita pun juga nak ibadat 5-6 jam. Sebagaimana kita tidur 5-6 jam semalam, atau 8 jam. Maka 8 jam ke depan saya nak buat benda-benda yang datangkan pahala. Mulakan dengan subuh berjemaah. Mulakan dengan kuliah subuh. Kemudian saya bekerja mencari rezeki. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai 8 jam saya dah bayar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu cara kita. Bila Allah beri rezeki kita banyak, buatlah ibadat banyak-banyak. Allah beri kita peluang, alhamdulillah kita dapat makan makanan yang baik. Mahal pula tu. Baik, ini makanan mahal. Kita pun bersedekah pun banyak. Sebab Allah bagi saya rezeki yang baik. Maka saya nak ibadat lebih baik. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni kan nak beli mainan untuk anak-anak. Ramai ayah-ayah, dia beli mainan, dia tak berkira. Sebab sayang anak. Kedai mainan pun tahu benda tu. Dia pun letak mainan semua mahal-mahal belaka. Mana ada mainan murah.
Mainan mahal. Kita pergi kat mall-mall tertentu. Sebut je kedai mainan ini, mahal dia macam beli emas juga. Berapa ni? 100, 300, 400. Saya masuk kedai mainan, tengok topeng budak-budak sikit. Tengok berapa? 900. Ya Allah. Mahal pada kopiah saya. Kopiah kita pun RM10. 10 tahun pakai. Topeng ni kalau beli ni, budak-budak punya minat ni, asyik 3 hari rosak. Harga RM999. Harga saya tak beli, harga dia. Kita pergi apa harga je nak mahal. Sini. Pusing tengok ni berapa ratus, ni berapa ratus. Ni sampai 3,000, 4,000. Orang beli. Beli, tengok ayah ni beli. Siap bawa troli, masuk. Ya. Boleh tak kita beli mainan untuk anak-anak dengan harga macam tu? Boleh. Tapi kita kena ada sikit rasa malu kita. Dengan cara apa? Kalau kita boleh beli mainan harga sekian banyak, kita juga boleh bersedekah dengan nilai yang sama atau lebih. Saya beli mainan anak saya harga RM30, saya boleh derma RM30 sama. Kenapa saya berkira boleh bersedekah pula? Sedangkan mainan ni saya tahu beli pagi, petang dah tak ada dah. Beli patung Ultraman pagi, petang kepala tak ada. Esok kaki duduk tak ada. Lusa mana Ultraman? Dah hilang. Anak ni dah hilang. Berapa bayar ni? Mungkin kita bayar sampai RM100 atau lebih. Sedekah kita tak hilang. Kita tak kata haram beli mainan. Itu salah satu benda yang diharuskan dalam Islam. Bahkan sahabat-sahabat, anak-anak mereka pun ada mainan. Dan hadis yang masyhur tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala pun ada mainan. Aisyah pun ada mainan simpan bawah katil. Kalau tengok Rasulullah tak ada, dia pun keluar buat main. Ya, hadis masyhur. Anak-anak para sahabat mereka ada mainan-mainan mereka sendiri. Buat imam bisip yang kait macam patung atau sebagainya. Dan sepakat ulama, kalau patung-patung yang jadi permainan anak-anak tak salah. Malaikat masuk. Selagi mana patung tu memang jadi mainan. Kalau siapa perengkat, letak almari simpang susung, maka malaikat tak masuk. Yang memang jadi mainan. Contoh kalau mainan, maknanya dia bersepoh kat bawah. Ya memang kita mak datang, letak kat atas. Esok bawa balik dia. Kerana sifat mainan akan dipijak dan sebagainya. Jadi kita nak beli mainan harga sekian-sekian boleh tak boleh. Tapi kita perlu ada rasa kesedaran yang tinggi. Waktu kita nak bersedekah, kita berani sedekah lebih banyak daripada harga mainan itu sendiri. Maka ini antara cara bagaimana kita bersyukur pada Allah. Bagaimana cara kita beribadat kepada Allah SWT. Kemudian Syekh pun sebut lagi tentang penting kita bahawa Allah Ta'ala suka orang yang bila dia bekerja sebaiknya kerja dengan tangannya sendiri. Tentang kerja dengan orang bagus tak? Bagus. Tapi kalau boleh kerja sendiri lagi bagus. Sabda Nabi SAW, ma akala ahadun ta'aman khairan min an yakula min amali yadihi. Tak ada seorang pun makan makanan yang lebih baik daripada hasil kerjanya sendiri. Contoh kita lihat benda ni orang kafir pegang. Orang kafir semua nak jadi tokek. Mereka nak jadi tokek. Mereka kerja cuma cari pengalaman, lepas tu jadi tokek. Kita tuan-tuan terus nak jadi kuli sampai mati. Bagus tak? Bukan kata tak bagus-bagus. Tapi kalau ada ruang untuk kita kerja sendiri, supaya kita masa tadi menjadi milik kita, itu jauh lebih baik. Biar anak-anak kita, tuan-tuan sekalian, dia kerja dengan orang, cuma kutip pengalaman, lepas tu dia akan kerja sendiri. Maka dia akan ada masa yang banyak. Masa tu harga atau nilai yang paling mahal dalam pekerjaan. Memang boleh kita kerja dengan orang untuk cari pengalaman dan sebagainya. Sampai masa tuan-tuan bekerja sendiri lebih baik. Sebab kita boleh uruskan, boleh tolak yang haram dengan mudah. Kadang-kadang ada bos suruh kita yang bagi rasuah pula. Maka kita terperangkap. Ada bos suruh kita buka aurat. Kita terperangkap. Allahumma illa melainkan kita dapat bos yang baik, yang bertakwa. Cuma, walau bagaimanapun kalau kita mampu kerja sendiri itu lebih baik. Lebih baik kita makan daripada tangan hasil usaha kita sendiri. Kalau orang kelauk sampai masa dia kena target, dia ada buk sendiri. Dia akan bawa. Dan kita sebagai majikan, kita tolong dia. Tak apa. Awak nak kerja sendiri lagi bagus. Saya pun setuju. Maka dia pun tolong, bimbing. Bukan kita sendiri kata, kalau saya majikan, saya akan kata pada pekerja saya, awak kerja sampai awak nanti mampu berdikari sendiri. Mampu. Kita akan tolong awak supaya awak boleh bangkit. Sebab kita pun tuan-tuan akan sampai masa kita dah habis. Masa kita dah habis. Kalau kita cuba juga memang tak boleh. Kita dah mendata,
dah nak menjunam. Maka perlu ada orang-orang baru. Kita geng-geng akaun Facebook ni, akaun lama. Orang dah masuk ke depan dah. Kita main geng-geng akaun Facebook, beri ruang pada orang yang akaun lain pula. Yang TikTok ke depan tu mungkin. Untuk dakwah mereka. Kita yang ikut kita ni orang umur 50, 60. Maka generasi anak-anak kita dididik dengan cara yang baru, maka mereka guna yang baru. Demikian zaman berubah. Zaman berubah. Ni tok-tok guru kita dulu yang cuma mengajar pondok. Maka zaman mereka dah habis. Maka keluar pula ulama yang duk ceramah depan TV. Yang depan TV pun mungkin zaman mereka dah slow. Orang yang online pula. Akan datang kita tak tahu bagaimana Allah melapangkan jalan-jalan dakwahnya. Tapi kita kena aku setiap orang ada zaman dia. Setiap orang ada zaman-zaman dia. Menyebabkan zaman tadi kita perlu bersifat terbuka supaya pelapis kita meneruskan dakwah walau dengan pelbagai cara yang berbeza. Dia bukan masa untuk kita dengki orang tu dan kita memburukkan orang tu orang ni. Seorang kata orang belajar YouTube ni bukan belajar yang betul. Belajar tak. Tentang zaman berubah. Orang dah tak boleh nak komitmen duduk di tempat itu. Mereka mula terbuka. Dalam kereta api mereka nak belajar. Tempat kerja mereka nak belajar. Dia akan datang mungkin lebih sophisticated lagi. Lebih canggih. Wallahu lebih sawab. Tetapi kita menerima pembaharuan itu sebagai satu medium dakwah. Ya, sama juga kerja tuan-tuan kita. Ini kerja manual. Anak-anak kita dah online cara berniaga. Beri ruang pada mereka pula. Sebab itu memang kita kena terima perubahan ini dan galakkan mereka untuk bekerja sendiri. Supaya mereka lebih ada daya kreativiti yang tinggi. Kemudian, kata Syekh Abdul Qadir. Baik, syarat cinta Allah. Mesti setuju. Maksud setuju, apa pun takdir Allah pada kita, kita redha. Jangan kata, kalaulah ni lagi bagus. Misal kata kita berniaga. Kita berniaga ni. Laku separuh je. Separuh tak laku. Kita pun mungkin separuh dapat 500. Lalu kata ustaz ni kalau terjual habis lagi banyak dapat 1000. Jawapan kita tidak. Yang baik ini yang Allah berikan. Jangan cerita yang tak terjual tu. Cerita apa yang Allah beri pada kita. Ustaz saya kalau kira anak mati 18. Cerita apa yang mati, yang hidup ni. Seperti kita macam tak bersuka. Oh yang tu mati. Tak, kita dah redha yang mati biar mati. Maka kita sebut yang ni. Kalau sebut pun secara sejarah je. Tapi tak adalah. Ustaz kalau anak saya hidup. Mungkin dah besar. Mungkin dah tak. Tak ada cerita mungkin. Ceritanya apa yang sudah terjadi. Dan terima. Terima. Baik dalam bab jodoh. Baik dalam bab rezeki. Baik apa sahaja. Ini baik untuk kita. Saya ustaz patutnya kahwin anak raja. Tapi duk main tapi macam tu. Rasa macam kesal. Jangan kesal. Apa yang Allah beri tu baik. Saya ustaz patut dah jadi pengarah. Tapi selek sikit je. Tidak pengarah. Dia menyesali benda yang dia tak dapat. Jangan. Yang berada sekarang itu baik. Dan jangan menyesali. Kita dengan ikan terlepas. Allah kau dapat. Kalau dapat. Menang. Menang saya. Kau dapat. Kaya saya. Tak apa memang tak dapat. Maka terima hakikat. Tanda Allah cinta kita setuju. Apa yang Allah putuskan pada kita. Muafakah. Dan tanda orang tu Allah benci. Dan dia musuh Allah. Dia mukhalafah. Tuan-tuan tak payah pergi jauh. Anak kita. Kalau kita suruh dia menjawab. Tuan-tuan suka. Kita Man panggil. Pergi buang sampah. Kenapa saya mak? Orang lain tak boleh. Kita tu marah. Menjawab dia ni. Aku dah sebut nama kamu. Pergi buat. Jangan duk tengok abang tu. Abang tu tengok TV tu. Suruh abang tu. Atau dia tengok tu adik tu tengah main Lego. Suruh adik. Asyik saya je kena. Tuan-tuan dia akan kena marah. Walau betul abang ni patut buat kerja. Adik dia patut buat kerja. Tapi kerana dia perintah pada dia kena ikut. Kalau tidak, dia akan dimarahi. Itu sama juga. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, kenapa saya yang kena ujian ini? Tak kena orang tu. Saya dah jaga SOP, topeng, Ustaz. Kiri kanan pakai topeng. Dah itu, saya kena. Ada seorang tu, dia tak pakai topeng, tak kena dia, Ustaz. Kenapa macam tu? Tak terima. Allah uji kita. Tentu macam kalau ada seorang pesalah jalan raya, polis tahan dia. Polis kata, mana lesen? Dia kata, tak ada lesen. Baik, saya kena saman. Orang kata, cik, kenapa cik sama saya? Ramai orang tak ada lesen. Dia pun tunjuk ramai. Masalahnya, polis cuma tangkap dia. Jangan cerita yang ramai tu.
Tapi dia tu arguing polis. Cik kena tangkap juga sana. Cik juga tangkap sana. Ada pak saudara saya tu kat rumah 20 tahun tak lesen. Cik dia pergi rumah saya. Tangkap pak saudara saya. Atuk saya sebelah mak saya pula. Dia tunjuk semua orang. Tak, masalahnya kamu yang ditahan. Polis dah tahan kamu, maka kamu yang kena tanggungjawab. Sama juga takdir Allah. Jangan cerita kenapa orang tu tak kena. Kenapa saya kena. Itulah namanya takdir. Terima. Jangan berbunyi walau sepatah. Lalu Syekh Abdul Qadir bawa lah satu cerita. Jadi satu hari saya diuji oleh Allah. Uji. Saya nak tanya kenapa saya diuji. Salahnya. Kenapa diuji? Salahnya kat mana? Dia bukan cerita salah ke tak salah. Bila memang Allah nak uji-uji. Akhirnya belum saya tahu apa sebab saya salah. Kena ujian ini. Allah datang ujian baru pula. Allah kena lagi. Syekh Abdul Qadir tujuannya nak tahu sebab. Sebab nak rawat, nak baiki. Sebab kadang-kadang gini tuan-tuan. Kita ada waktu kita rasa kita tak patut diuji. Saat saya subuh semayang. Qiyamul sedekah banyak. Kenapa bisnes tak jadi? Yang sana tu Ustaz, main bomo bla 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 bla. Jadi dia. Tetapi kadang-kadang kita macam tertanya. Yang penting tidak. Bila datang takdir Allah, tak ada tanya-tanyanya. Tak ada tanya-tanyanya, tak ada persoalannya. Kerana Allah nak uji kita. Saya Ustaz dah jaga makanan, kenapa kena juga sakit? Yang kawan tu Ustaz, dia tak pernah jaga makanan. Dia belasah semua. Tapi tak sakit dia. Saya yang jaga sakit. Kenapa? Jangan berkenapa. Kerana Allah nak uji kita. Tetapi Allah uji kita walau tanpa sebab yang kita nak tahu. Walaupun kebanyakan kita tahu uji ni mesti ada sebab. Ia pada akal yang kecil kita ini. Realiti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'alu lima yurid, Allah buat apa yang dia nak. Syekh Abdul Qadir seperti dia tertanya-tanya, kenapa? Maka datang ujian lagi. Akhirnya terdengar suara berkata, bukankah engkau telah berkata, segala urusanmu kamu serah pada kami? Maka biarlah kami nak uji macam mana pun. Supaya tuan-tuan dalam hidup, kadang-kadang kita jangan persoal. Sesuatu yang kita, saya rasa macam dah okey. Saya tanam pokok, benih dah pilih. Tapi kena juga ni. Kenapa? Jangan berkenapa. Itulah ujian Allah. Berkenapa seolah kita rasa macam kita tak setuju. Anak saya ni Ustaz, dia punya kelulusan dah cantik. Masih interview dah cantik. Kenapa tak terima? Anak orang tu, keputusan dia kurang pada anak saya. Tapi dia terima. Ni ada benda tak kena ni. Kita kata. Tak terima lah. Allah nak beri apa lebih baik untuk anak kita. Persoalan tu, ini memang makam orang tinggi. Tapi kita macam selalu diajar. Kita cuba mencari menjadi lebih baik. Walau tak mungkin. Tapi kita usaha ke arah tu. Memang kita, bila berlaku apa-apa, kita macam tanya juga kenapa. Saya terfikir kenapa saya tak terkejut subuh. Biasa saya terkejut subuh. Kenapa? Fikir. Tapi demikian Allah uji. Kadang-kadang kita dah rasa sempurna sangat. Maka Allah jadikan kita pun tak terkejut subuh. Kita rasa saya ni tak perlu jam-jam alam. Saya pun baru subuh. Lama memang kita alhamdulillah tak pernah lah tak terkejut subuh. Kita pun tidur ke berapa pun okey. Tidur kedua boleh bangun. Kita mula rasa macam kita lupa Allah. Akhir Allah pun uji sekali tak kejut subuh. Memang tak terkejut sungguh. Alam tak dengar. Isteri pun tidur sekali. Tak dengar semua. Bangun, ya Allah, pukul 8.30 pagi. Baru balik Mekah menangis depan Multazam. Baru rasa dapat doa mustajab. Balik Mekah, subuh pertama dia Malaysia pukul 8.30 pagi. Terfikir kita, tak mabrur ke aku umrah ni. Bila Allah uji kita. Sebab apa? Barangkali kita terlalu confident dengan agama kita. Seolah kita yang boleh corak. Tak, ini anugerah Allah. Akhirnya terlepas pandang juga. Allah pun uji kita. Allah gelincirkan kita seketika supaya kita kembali tawaduk rendah diri. Ya Allah, kalau engkau tak bangunkan aku, tak ada orang boleh bangunkan aku. Kita pun tahu, tuan-tuan, ini semua dengan kehendak Allah. Dan sebab itu, dalam beragama, kadang-kadang saya katakan, kita rasa sempurna. Lalu dengan sempurna kita rasa kita berat dapat keistimewaan. Keistimewaan tertentu. Saat saya dah baca doa kenderaan, bla-bla, accident juga. Maka itulah nama takdir. Kita terima. Kita tahu Allah nak beri lebih baik. Kerana disebut dalam hadis Nabi SAW, Allah tidak takdirkan kepada kita satu takdir bagi orang beriman, melainkan khairan, melainkan baik.
Okay, jangan duk tanya lah. Belajar jangan tanya. Walaupun saya kata memang Ustaz saya lemah, Ustaz memang nak tanya juga. Saya nak tanya kenapa rumah tangga saya tak bahagia, rumah tangga lain bahagia. Saya nak tanya juga ni. Padahal suami saya tu baik Ustaz orangnya. Kadang isteri saya ni baik. Kenapa saya rasa tak bahagia, orang lain bahagia? Orang lain tu tak ke masjid Ustaz. Okey bini dia. Bini saya pun kuliah, saya pun kuliah. Tapi jadi huru-hara. Nak datang kuliah kita gaduh, balik kuliah gaduh. Kita tak tahu macam mana ni. Terima dia sebagai ujian Allah. Kadang-kadang rumah tangga kita ni, tuan-tuan sekalian, Allah uji dengan macam-macam ujian. Walaupun kita rasa macam tak patut dah diuji sebab kita dah buat semua prasyarat. Tak, Allah uji kita tanpa sebab. Allah boleh menguji kita tanpa sebab yang kita tahu. Banyak mana Allah sembunyikan sebab. Supaya kita boleh menerimanya dengan berterbuka hati. Kerana ini ialah takdir Allah dan kekuasaan Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.